Salam sejahtera, nama saya Alexander Andrian. Saya akan membentangkan pendahuluan topik kami. Definisi falsafah etika ialah tindakan individu yang memiliki kuasa untuk menggunakannya secara tidak wajar atau melanggar undang-undang demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kepentingan falsafah etika iaitu panduan moral, melindungi kesejahteraan rakyat, meningkatkan ketulusan. Antara situasi penyalahgunaan kuasa di Malaysia ialah ahli politik, iaitu penyelewengan projek kerajaan dan pemberian kontrak tanpa ketulusan. Seterusnya ialah pegawai awam, iaitu salah guna kuasa untuk mempercepatkan proses tertentu. Dan yang terakhir sekali ialah pihak berkuasa, di mana tindakan melanggar kuasa seperti penyalahgunaan kuasa dalam penguatkuasaan undang-undang. Konsep etika dan integriti dalam penguatkuasaan undang-undang. Yang pertama adalah integriti dalam penguatan awam. Definisi integriti, kejujuran, amanah dan keteguhan dalam melaksanakan tugas tanpa kerbumi terhadap prinsip etika. Ciri-ciri integriti dalam penguatan awam adalah keselarasan antara perkataan dan tindakan penjawab awam. Seterusnya mematuhi prinsip kebenaran, kesempurnaan dan keterbukaan. Contoh dan kajian kes integriti di JPJ Malaysia. Aduan melibatkan salah guna kuasa, kelewatan bertindak, ketidakpatuhan prosedur dan kualiti penguatan yang tidak memuaskan. Dan tindakan disiplin seperti peneguhan kenaikan gaji atau pembuangan kerja sebagai akibat. Seterusnya, kesan pelanggaran integriti. Pelanggaran etika menyebabkan salah guna kuasa dan menjejaskan imej serta kepercayaan masyarakat. Kajian di JPJ Malaysia dan PDRM menunjukkan pentingnya integriti dalam membina kepercayaan masyarakat. Penerapan nilai integriti ianya memerlukan usaha berterusan dan pemantauan untuk mengelakkan pengaduan awam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cabaran dalam membentuk budaya integriti. Yang pertama adalah cabaran organisasi. Struktur dalaman dan budaya kerja yang lemah dalam menyokong amalan integriti menyebabkan pegawai sukar untuk mempraktikkan integriti dalam persekitaran yang dipengaruhi oleh norma etika yang lemah. Seterusnya adalah cabaran individu. Faktor peribadi seperti godaan material, tekanan ekonomi dan ketidakstabilan emosi boleh mempengaruhi tindakan beretika. Dan yang terakhir sekali adalah cabaran sosiopolitik, di mana persepsi masyarakat terjejas akibat kes penyalahgunaan kuasa. Salam sejahtera, nama saya Xavier Gilin dan memegang student ID 2024139411 daripada kelas A. Pada hari ini saya akan membentangkan rasuah menurut syariat Islam. Rasuah merujuk kepada pemberian atau penerimaan suapan dalam bentuk wang, hadiah atau layanan istimewa dengan tujuan memperoleh kelebihan atau keuntungan secara tidak sah yang melanggar prinsip etika dan undang-undang. Perspektif Islam terhadap rasuah. Rasuah dilarang keras dalam Islam kerana melibatkan pengambilan hak orang lain secara tidak adil. Dalil Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang umat Islam daripada mengambil harta orang lain secara batil dan memberi suapan untuk mendapatkan keputusan yang memihak secara salah. Larangan rasuah dalam Islam dan kesannya terhadap nilai asas. Rasuah adalah haram menurut syariat Islam seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 188 kerana ia bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah dan keadilan. Perbuatan ini merosakkan integriti pribadi dan menghakis kepercayaan dalam masyarakat. Statistik rasuah di Malaysia dan perkembangannya. Kes rasuah di Malaysia meningkat sebanyak 6.38% pada tahun 2022 menurut SPRM. Penurunan skor indeks persepsi rasuah atau dikenali sebagai CPI menunjukkan kelemahan dalam ketulusan pentadbiran yang perlu ditangani dengan segera. Faktor-faktor rasuah. Yang pertama, kelemahan moral dan integriti individu.
kekurangan pegangan nilai yang kukuh seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Individu mudah tergoda untuk melakukan perbuatan salah demi kepentingan pribadi. Faktor kedua ialah keinginan untuk jalan pintas. Individu melihat rasuah sebagai cara mudah untuk mencapai matlamat atau memperoleh keuntungan dengan cepat. Yang ketiga, tekanan kewangan. Gaji yang rendah dan kos hidup yang tinggi menyebabkan individu merasa tertekan. Pendapatan yang tidak mencukupi mendorong mereka untuk menerima rasuah sebagai jalan tambahan pendapatan. Yang keempat, kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Hukuman terhadap rasuah tidak dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Pelaku rasuah merasa yakin mereka boleh terlepas tanpa menghadapi akibat. Kekurangan kawalan dan tindakan tegas menyumbang kepada keberanian individu untuk mengulangi perbuatan tersebut. Kesan rasuah secara nyata dan tidak nyata. Yang pertama, ketidakadilan dalam masyarakat. Rasuah mengganggu pembahagian sumber dan perkhidmatan yang sepatutnya adil. Sebagai contoh, individu yang memberi suapan mendapat keutamaan dalam pekerjaan atau kontrak, manakala individu berkelayakan terpinggir. Dengan ini, ia menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang tidak lagi mengutamakan merit atau usaha. Yang kedua ialah kesan ekonomi. Kerugian kepada ekonomi negara. Sebagai contoh, dana awam yang sepatutnya digunakan untuk projek pembangunan seperti pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur diseleweng untuk kepentingan peribadi. Selain itu, projek penting terbengkalai atau dilaksanakan dengan kualiti yang rendah mengakibatkan pembaziran sumber. Di samping itu, ia juga menyekat pertumbuhan ekonomi dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat serta kemajuan negara. Nama saya Holly Tecang Anading dan saya akan membantahkan tentang isi 2, yaitu pengabaian tanggung jawab yang diamanahkan. Yang pertama adalah penyalahgunaan kuasa. Seperti individu berkuasa memanfaatkan kedudukan mereka untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Contohnya seperti pegawai tinggi memberikan projek kepada kenalan atau keluarga tanpa melalui proses yang adil. Ini akan menafikan peluang kepada pihak lain yang lebih layak, serta menghakis kepercayaan masyarakat terhadap proses tabir urus. Dan ini akan mewujudkan budaya ketakutan dalam organisasi di mana pihak pekerja takut bersuara kerana bimbang tindak balas yang pada masa hadapan. Yang kedua adalah salah laku dalam organisasi. Tindakan tidak beretika seperti memanipulasi data, pengubahan laporan, penyelewengan masa dan sumber organisasi. Contohnya seperti pekerja mengubah data atau memberi maklumat palsu untuk mengelak penalti atau meningkatkan imej organisasi. Akibatnya, keputusan salah oleh pihak pengurusan yang boleh membahayakan operasi dan kedudukan kewangan organisasi. Yang ketiga adalah kerosakan reputasi. Organisasi kehilangan kepercayaan daripada pihak awam, pelabur, rakyat niaga, dan ini akan menyukarkan kerjasama masyarakat untuk menyokong dasar-dasar kerajaan. Yang keempat adalah kesan kepada produktiviti dan efisiensi. Budaya kerja yang lemah kerana pekerja terlibat dalam amalan yang tidak beretika dan mementingkan diri sendiri. Pekerja menyalahgunakan masa kerja untuk aktiviti tidak bernilai. Dan ini akan menjejaskan suasana kerja, menyebabkan pekerja jujur merasa tidak dihargai. Yang kelima adalah impak kepada ekonomi dan masyarakat. Dalam sektor awam, penyelewengan
dana awam dan salah guna kuasa mengakibatkan kegagalan menyediakan perkhidmatan asas seperti infrastruktur, pendidikan, dan perkhidmatan kesihatan tidak berkualiti. Akibat kepada masyarakat adalah rakyat merasa terpinggir dan mencetuskan ketidakpuashatian dan ketidakstabilan sosial. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Dennis Mekan Anak Dendi. Hari ini saya akan membincangkan tentang cara menangani penyalahgunaan kuasa. Isi yang pertama ialah pengukuhan pendidikan etika. Pendidikan moral dan etika sentiasa menjadi lubuk pendedahan pendidikan sejak kita kecil lagi. Nilai murni seperti amanah dan jujur yang diterapkan membantu pelajar membezakan antara benar dan salah. Apabila di peringkat dewasa, latihan dan kursus etika akan menjadi pilihan para majikan. Hal ini kerana program pembangunan profesional akan dijalankan untuk meningkatkan kesedaran para pekerja tentang tanggungjawab moral dan nilai-nilai integriti. Bukan itu sahaja, mereka juga didedahkan dengan pengenalan konsep asas berhikmat. Mereka akan fokuskan kepada peranan nilai moral dalam membina kepercayaan. Isi yang kedua ialah pelaksanaan kod etika dan pemantauan. Pelancaran kod etika, pelan integriti dan pematuhan standard 2016 dilancarkan oleh pihak PDRM dengan kerjasama SPRM. Program ini bertujuan untuk mengawal salah laku, memupuk budaya kerja telus dan memastikan pematuhan peraturan. Pemantauan dan penguatkuasaan berterusan juga akan dilaksanakan dengan membuat audit secara berkala yang berfungsi untuk mengesan penyalahgunaan kuasa. Audit berkala juga berfungsi sebagai langkah kawalan dalaman yang akan memberi gambaran menyeluruh mengenai prestasi sesuatu organisasi dan juga tahap kepatuhan terhadap polisi dan prosedur. Sekarang, kita beralih ke isi ketiga, iaitu model KAP, Knowledge, Attitude and Practices, yang menyediakan latihan sistematik mengenai etika dan integriti untuk mengurangkan sikap tidak peduli dan mendorong sikap lebih mesra, pelanggan dan profesional dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sistem pengurusan aduan yang sistematik dan bersepadu memudahkan orang awam menyampaikan aduan atau maklum balas agar pihak berkaitan bertindak secara pantas. Isi yang keempat ialah sokongan dan bimbingan kepimpinan. Biro Pengaduan Awam merupakan biro yang menjadi saluran kepada orang awam untuk melaporkan isu integriti dalam kalangan perkhidmatan awam. Biro Pengaduan Awam membantu meningkatkan ketelusan dan accountability dengan menjadi pemerhati integriti kaki tangan awam. Isi yang terakhir ialah penggunaan teknologi dan pengawasan. Memanfaatkan teknologi yang semakin meluas dapat meningkatkan ketulusan sewaktu bertugas. Sebagai contoh, pihak JPJ ada menggunakan kamera badan sewaktu bertugas di luar pejabat untuk mengurangkan peluang penyalahgunaan kuasa di samping untuk memantau tindakan pegawai. Sistem e-aduan juga ada disediakan dengan hanya mengakses ke telefon bimbit untuk membuat laporan dan meningkatkan kecekapan pengurusan aduan. Kesimpulannya, pendekatan etika adalah penting untuk menangani penyalahan guna kuasa di Malaysia. Deontologi menekankan tanggungjawab moral pemimpin, manakala utilitarianism mementingkan kebaikan masyarakat. Integriti melibatkan kejujuran dan kepatuhan kepada nilai etika, memastikan keputusan berpihak kepada kepentingan awam. Dasar seperti Pelan Integriti Nasional dan Dasar Etika Penghormatan Awam memupuk kejujuran dan tanggungjawab melalui kod etika
latihan integriti. Prinsip etika perlu ditegakkan untuk membentuk kepemimpinan amanah dan memastikan kestabilan negara. Sekian itu saja pembincangan dari kami. Terima kasih.